Okey murid-murid, jom kita tengok ciri-ciri pada sel sperma dan juga sel ovum. Okey, so kita tengok pada sel sperma dulu. Okey, pada sel sperma, dari segi bentuk dia, okey kita tengok ada kepala, ada bahagian leher dan ada bahagian ekor. Okey, sperma ni terdapat di dalam testis. Okey, testis yang hasilkan sperma. So dekat bahagian kepala ada nukleus yang bawa maklumat genetik. Dekat bahagian leher dia ada mitokondria. Okey. So di sini tempat mitokondria ni akan hasilkan tenaga. Okey, supaya sperma ni boleh berenang pergi kepada ovum. So sperma adalah sel yang paling kecil dalam badan manusia. Okey, dia mempunyai ekor yang panjang dan membolehkannya berenang ke arah ovum. Okey. So nukleus mengandungi bahan atau bahan genetik atau baka. Okey, bagi lelaki. Okey, sperma ni bawa maklumat genetik lelaki. Okey, sel ini boleh bersatu dengan sel telur untuk membentuk bayi. Sperma bila bergabung bersenyawa dengan ovum akan membentuk bayi lah. Okey, dan menghasilkan keturunan. Kalau kamu tak ada sperma, kamu tak boleh hasilkan keturunan. Okey, so kita tengok pula untuk sel ovum ataupun kita panggil dia sel telur. Okey. So, sel ini tidak bergerak dengan sendiri. Okey, sel telur ni dia tak boleh bergerak dengan sendirinya. Okey, dia ada jaringan fimbriae, okey, yang akan sedut dia masuk. Okey, masuk ke dalam tiub fallopian. Okey. So, dekat situ dia akan tunggu sperma datang untuk mensenyawakan dia. Okey, ovum akan berkembang menjadi bayi jika bersatu dengan sperma. Okey, sel yang paling besar dalam badan manusia. Okey. Ovum ni adalah sel yang paling besar dalam badan manusia walaupun kita tak dapat tengok dia dengan mata kasar. Okey? Walaupun kita tak dapat tengok dia dengan mata kasar, kita kena tengok dia bawah mikroskop, tapi dia adalah sel yang paling besar dalam badan manusia. So, kamu boleh bayanglah. Okey, boleh bayanglah sel-sel lain maksudnya lebih kecil daripada ovum. Okey? Ovum berbentuk bulat dan nukleusnya mengandungi bahan genetik perempuan. Okey, dan dia akan menghasilkan keturunan sama macam sperma. So, kamu dah faham kan sperma dan juga ovum. Okey, bentuk sperma dan juga bentuk ovum. Okey, selamat belajar. Hai murid-murid. Okey, jom kita tengok apa perbezaan antara sperma dan juga ovum. Okey. Untuk sperma adalah sel yang paling kecil dalam badan manusia. Okey, sedangkan ovum pula adalah sel yang paling besar dalam badan manusia. Okey, sperma terdapat berjuta-juta. Okey, banyak sel sperma. Okey. Dan ovum pula hanya terdapat satu pada satu masa, which is dia hanya akan matang sebiji sahaja. Okey, pada setiap kali kitar haid. Okey. Sebenarnya perempuan dilahirkan dengan berpuluh ribu juga ovum. Okey, tapi dalam masa yang sama tapi dia hanya akan matang hanya satu pada satu-satu masa. Okey. Sperma boleh bergerak. Okey, sperma boleh bergerak, dia akan berenang pergi kepada ovum. Okey, ovum ni dia tak boleh bergerak. Dia hanya tunggu sperma datang. Okey, dia hanya tunggu sperma datang. Okey, untuk mensenyawakan dia. Okey, ovum bentuk dia adalah bentuk berudu. Okey, kamu boleh tengok gambar ni. Okey, ini adalah bahagian kepala. Okey, di mana di bahagian sini dia membawa maklumat genetik. Okey, di dalamnya ada nukleus. Okey, lepas tu dia ada bahagian leher ataupun kita panggil dia bahagian tengah. Okey. Dan ini adalah bahagian ekor. Okey, bahagian ekor ni lah yang bolehkan sperma untuk bergerak. Okey, berenang. Okey, faham Okey. Kalau ovum pula, okey, bentuk ni adalah bentuk bola sfera. Okey, ni adalah ovum, dia berbentuk sfera. Okey. So di luar dia ada lapisan jeli, di dalam dia ada cytoplasma dan ada nukleus. Okey, nukleus
Okey, membran sel cytoplasma dan di luarnya ada lapisan berjeli. Okey, lapisan berjeli ni dia akan halang sperma lain masuk sekiranya sperma yang satu telah bersenyawa dengan ovum. Okey, telah mensenyawakan ovum. Okey. Sperma dihasilkan di testis. Okey. So, lelaki kamu kena tahu di mana kamu punya testis. Okey. Dan ovum dihasilkan di ovari. So, bila soalan tanya, okey, organ apa yang terlibat dalam penghasilan sperma, kamu kena jawab testis. Okey. Dan kalau perempuan, organ apa yang menghasilkan ovum, kamu kena jawab ovari. Okey. So, sperma mempunyai jangka hayat 3 hari. Malah ada kajian, okey, dia boleh hidup sehingga 5 hari. Okey, tapi biasanya sperma boleh hidup 3 hari di dalam sistem pembiakan perempuan. Okey, maksudnya dia boleh hidup selama 3 hari di dalam rahim seorang perempuan. Dan ovum, jangka hayatnya hanya 1 hari, iaitu 24 jam sahaja. So, kamu kena make sure, okey, katalah kamu merancang untuk hamil, okey, untuk mengandung. So, kamu kena tahu bila masa ovum kamu ni keluar. Okey, sebabnya ovum ni hanya boleh hidup dalam masa 24 jam satu hari. So, kamu kena cari fasa subuh kamu di mana. Okey. Apa persamaan antara sperma dan juga ovum? Okey, persamaan dia kedua-duanya diperlukan dalam persenyawaan. So, kalau tak ada sperma, tak ada ovum, tak boleh berlaku persenyawaan. Okey, dan kedua-duanya mengandungi maklumat genetik. Okey, ovum akan bawa maklumat genetik perempuan ataupun ibu dan sperma akan bawa maklumat genetik lelaki ataupun ayah. So, kedua-duanya diperlukan dalam persenyawaan. Okey, dalam pembiakan seks. So, proses persenyawaan akan membentuk zygot dan seterusnya akan berkembang menjadi anak. Okey, so kamu dah boleh faham kan perbezaan antara sperma dan juga ovum.